fotografi itu bermula, okey, macam mana dia bermula, mungkin sedikit sejarah, okey, mungkin sejarah yang nampak macam boring, tapi sebenarnya kalau kita layan dia menarik okey. So kita tengok the beginning of fotografi tu. Sebenarnya fotografi ni dia bermula sebagai penemuan sains. Dia bukanlah kata satu sudut art ataupun seni bermula mula-mula dia bukan kata seni fotografi. Dia sekadar dia adalah penemuan sains. Macam mana masa tu mereka berlumba-lumba untuk dapatkan kaedah untuk merekod image. Okey, secara ringkasnya fotografi ni dimulakan beribu-ribu tahun dahulu sebenarnya. Okey, the concept of camera obscura tu dah ada. Cuma even kita punya Muslim scholar pun macam Ibn Sina pun dia dah dapatkan dia punya konsep kamera obscura tu, di mana image yang terbentuk adalah terbalik, okey, dia invert, dia akan reverse daripada yang objek sebenar. Cuma masa tu kita tak dapat nak rekod secara kekal. Maknanya dia boleh nampak image tu di screen okey, objek kamera obscura tu, image di screen dan terbalik, okey. Cuma dia tak dapat rekod, image tu, okey. Sehinggalah tahun sekitar 1826 1827, okey, seorang French Mak Saleh Perancis ni, okey, dia jumpa satu kaedah, okey, di mana dia sapukan, okey, dia punya emulsion, chemical emulsion ke atas satu plate besi dan diredahkan di sebuah tingkat, di tingkat atas rumah dia, okey. Dan image pertama yang berjaya direkod ni image pertama yang berjaya direkod dalam sejarah, okey, adalah the view from the window, okey. Kalau tuan-tuan boleh tengok image di sebelah kiri tu adalah yang enhanced version of the original image, okey. Yang original image tu belah kanan dekat atas plate besi so yang belah kiri tu enhanced version. Boleh nampak bumbung, okey, mungkin bumbung rumah jiran dia ke, okey, ada chimney dan sebagainya. Alright, itu kira first recorded image dalam history of fotografi lah, okey. Alright, and then kita move on, and then satu lagi lemak ni daguerreotype ni, daguerreotype adalah method yang di improvise daripada Niepce punya method, okey. Kat sini Louis Daguerre mereka ni orang ni macam kawan lah, okey, geng-geng saintis, inventor, okey. So diorang kaji berkenaan dengan chemical yang sensitif pada cahaya. So di sini bermulanya, okey, penemuan-penemuan sains yang menjurus kepada fotografi, dan seterusnya fotografi diterima sebagai sudut seni lah. Okay. Alright, Daguerre yang menariknya, this is the first human photograph by Daguerre. And then benda ni sebenarnya zaman dulu fotografi ni memerlukan masa yang panjang untuk rekod image tu. Macam mana orang ni boleh direkodkan dalam dedahan tu, sedangkan di keliling gambar tu ada orang lain, pergerakan lain, tapi sebabkan orang ni dia sedang kilat kasut masa dedahan ni dia buat, okey, dia sedang kilat kasut dan dia berdiri tu cukup lama, okey. Dia berdiri cukup lama, dia long exposure, okey, gambar ni dia berdiri cukup lama sehingga kan gambarnya berjaya direkodkan dalam image, okey. So they claim benda ni first human photograph lah by Daguerre. How far dia terus saya tak pasti, okey, tapi yang pastinya itu yang rekod yang ada dalam bentuk image. Okey, kita teruskan. Alright. Kemudian kita move kepada stereotype process. This is the process, okey. Proses ni yang pertama berkonsepkan negatif dan positif. Kalau kita tengok, kita berada pada zaman era negatif, pelajar-pelajar tua sekalian, okey. Pelajar-pelajar muda mungkin dia orang berada dalam era digital, okey. Kita berada dalam era negatif, bermula. Gambar yang kita ada sekarang ni positif, okey, dan zaman negatif tu adalah invert kepada positif yang kita ada sekarang, okey. Profil Facebook perempuan tuan-tuan, okey, adalah yang positif, okey, dan kalau kita invertkan dia akan jadi negatif. So stereotype, okey, by Talbot ni, Talbot invented
the concept of negatif dalam gambar tu. Okay, and then kita boleh print kepada positif. This is cyanotype. Satu benda yang menarik untuk kita try sebenarnya. Chemical saya rasa masih ada saya tak sure, tapi kita boleh pernah dapatkan chemical dekat Malaysia, cyanotype punya chemical. Cuma mungkin harga dia mungkin sedikit mahal lah, okay? Berbanding dengan petrol lah. Chemical yang untuk cyanotype ni mahal sikit, sebab dia memerlukan campuran bahan kimia yang tertentu dengan ratio-ratio tertentu, dan tak ramai orang ada, dan orang buat pun mungkin yang rare je lah, okay? Mereka-mereka yang suka alternative proses masih boleh dapatkan chemical untuk cyanotype. Kaedah cyanotype mudah, dia tak perlukan kamera, okay? Perempuan boleh buat dengan beralaskan sekeping kertas, okay, chemical dan juga objek. Sapukan chemical tu atas kertas tu, okay, and then kita letak contohnya tangan kita dan dedahkan kepada UV light. Cyanotype dia memerlukan UV light, so kita dedahkan kepada UV light atau cahaya matahari. Okay, kalau saya dah bosan di rumah, di dalam rumah, okay, keluar kat depan pintu tu, buat cyanotype, letak atas kertas tangan tu, duduk kat matahari tu selama mungkin terpulang, bergantung kepada chemical punya sensitivity. Dia mungkin setengah jam, mungkin sejam, okay. So nanti dia akan terbentuk, bentuk tangan kita putih dan keliling tu akan jadi biru, okay. Dia cyan, okay, dia cyanotype punya colour. Memang cyanotype proses sangat menarik, okay, dan boleh dibuat oleh sesiapa pun. Cuma chemical tu, yang akses kepada chemical tu yang payah nak dapat sikit. Alright, see, yang ni dia exhibition, photo exhibition. This is photo exhibition, dia tak perlukan kamera, okay. Nampak sebenarnya saya nak buka sikit kita punya minda kita. Fotografi tu sebenarnya dia bukanlah kamera semata-mata, okay. Dia ada banyak cara. Dia punya term photograph tu adalah, foto tu cahaya, graph tu adalah lukisan, okay, from Greek word. So dia adalah melukis menggunakan cahaya. Method, medium itu adalah melalui kamera ataupun chemical yang digunakan, okay. Method tu, kamera tu sekadar medium, okay. Dia bukanlah purely 100% about fotografi. Fotografi is more than that, okay. Fotografi tu adalah berkenaan dengan cahaya, alright. Tanpa cahaya kita tak boleh buat fotograf, okay. Alright, and then kita move kepada colonial process. Another proses yang ada cubaan untuk buat di Malaysia, okay, tapi proses ni agak mencabar sikit sebab kita punya climate kita tak sesuai. It's a wet plate punya proses. Kalau tuan-tuan tengok, chemical ni kita tuangkan di atas plate tu, dia akan dapatkan image, okay. Of course menggunakan this one menggunakan kamera lah. Okay, dia bukan macam cyanotype. Okay, alright, kita tengok apa lagi timeline yang mudah. Mungkin ada yang boleh baca, mungkin tak dapat baca, tapi tak ada masalah, okay. Ini tak ada exam, so sekadar pengetahuan untuk semua, okay. Ini yang saya masukkan, yang belah kiri tu, ini yang saya masukkan sebagai obscura, okay, kamera obscura. Macam mana asas kepada pembentukan kamera itu sendiri, okay. You poke a pinhole, okay. Dekat inside the dark box tu, inside the box tu you boleh dapatkan actually the invert image of the object, okay. Kebanyakannya digunakan oleh painters, okay, back then, sebab diorang nak dapatkan actual figure of the subject. So dia dapatkan image tu, dia lukis, and then once dah dapatkan the figure tu, then dia continue with the painting. Okay, moving on. This is just some timeline history, okay, tapi kalau perasan, okay, this is kamera kayu tu, okay, kamera kayu bukan orang kayu, orang kayu yang jenis tak faham masa tu. Okay, kamera kayu ni Talbot punya kamera. Yang ni digunakan masa dia buat negatif tu. Okay, the first time dia invented the negative punya proses tu, this is the camera that he used, okay. And then moving on, okay, 1855 kalau tengok image yang belah kiri sekali tu,
Yang tu adalah stereoscopic camera. Kita cerita pasal 3D sekarang ni. Sebenarnya 1855 lebih 100 tahun lepas dah ada dah konsep 3D tu, di mana stereoscopic camera ni ada left and right, dia rekod kiri dan kanan. Cuma mungkin zaman tu dia tak jumpa 3D glass. Kalau jumpa 3D glass mungkin dah benda 3D ni dah lama lah. It's a common thing. So 3D dah ada stereoscopic camera dah ada 1855 lagi. And then we move to 1865 ni, di mana pertama kali direkodkan. Saya cerita ni benda yang direkodkan. Sekitar 1861 hingga 65, Matthew Berdy ni dia gunakan fotografi itu sebagai satu kaedah dokumentasi. First time fotografi digunakan untuk mendokumen suatu kejadian. Sebelum tu fotografi ni adalah penemuan sains. Kemudian Berdy ni dia bawa fotografi itu untuk rekodkan American Civil War. Masa ni Matthew Berdy gunakan fotografi untuk rekodkan Civil War ni. Dia gunakan lebih 7,000 negatif. Dia untuk rakam gambar sepanjang 4 tahun perang saudara di Amerika. Alright, moving on. Richard Leach Maddox, dia invent satu jenis negatif yang mana boleh digunakan terus daripada pack, seolah macam kita punya negatif lah, negatif kanister tu. Kita beli, kita boleh pakai terus. Tapi method ni lebih kepada dry plate ni proses. Collodion white plate, yang ni adalah dry plate. Dry plate boleh simpan. Chemical tu dia kering di atas pembukaan gambar foto tu. Alright, dan slide kan masuk dalam kamera. Once dah dedah kan, keluar proses dan akan dapat image negatif daripada kertas foto tu. Alright. Okay, ini interesting 1877 ni Muybridge, kalau tengok tuan-tuan perempuan tengok ada gambar kuda. Dia bukan mesin kuda tau. Ini dia bukan main kuda. Dia sebenarnya ambil gambar kuda tu untuk tengok adakah dia nak kaji adakah masa kuda tu lari, adakah keempat-empat kaki tu berada di udara. Kalau perhatikan betul-betul dua gambar dekat atas, tengah-tengah ada dua gambar, mungkin ada few more, tapi yang obvious yang dua gambar yang atas tu, di tengah-tengah tu memang keempat-empat kaki kuda tu berada di udara ketika kuda tu berlari. Tanpa dia sedar, tanpa dia sedar, sebenarnya bila gambar ni dimainkan secara berterusan, dia akan dapat apa yang kita panggil sebagai motion picture. Gambar, bila kita teruskan, kita mainkan gambar ni secara berterusan, jadi kita akan nampak pergerakan kuda tu berlari. Secara tak langsung Edward Muybridge ni dia telah invented apa yang kita panggil sebagai motion picture ataupun video sebenarnya. Tanpa fotografi ni video mungkin tak ada. So kalau video tak ada, kalau foto tak ada, video tak ada, mungkin sekarang ni kita tengok Upin dan Ipin saja. Kita tak ada tengok Hollywood ataupun Bollywood, ataupun cerita Korea, tuan-tuan dan puan. Okay, alright. So from here, invention ataupun semangat ingin tahu, Muybridge ni nak tengok kaki kuda, secara tak langsung dia invent apa yang kita panggil sebagai motion picture atau video pada hari ini. Okay, alright. 1888 Kodak produce kamera consumer pertama. Masa tu mungkin before that kamera mungkin terhad kepada golongan-golongan tertentu yang betul-betul dalam bidang fotografi. Tapi Kodak 1888 ni dia buat satu kamera yang untuk orang awam pakai. So tuan-tuan boleh beli satu kotak tu, satu kamera tu. Dalam tu ada 20 kaki roll paper, size dalam 2.5 inci, ada dalam 100 keping. So boleh rakam lah, bawa kotak tu ke mana-mana. And then lepas dah habis shoot, pulangkan kotak tu ke Kodak. Kodak akan proses gambar dalam tu dan akan bagi tuan-tuan perempuan gambar yang dah siap proses.
So kita hanya tengok kotak je, kita tak tengok negatif dalam tu macam mana. Okay. So lepas habis shoot, pulangkan ke Kodak, Kodak akan bagi balik lepas proses gambar yang dah siap. Okay, alright. History dia mungkin nampak macam boring sikit, tapi sebenarnya kalau kita tahu mungkin menarik untuk kita tahu sebagai pengetahuan umum lah. Okay. Okay, 1901 Kodak introduce medium format format 120mm. Okay, medium format 120. Yang kita biasa tengok adalah di sebelah kanan tu di sebelah kanan tu film roll tu. That is 135 ataupun 35mm format. Itu kecil sikit. Lagi kita tengok macam mana size dia berbeza antara medium format dengan 35 format. Okey, Leica, kalau yang pernah dengar Leica kamera, kita mungkin kebanyakan kita mampu melihat saja tapi Leica adalah satu kamera yang live by dia punya reputation, surviving 2 World War. Selain daripada tu, saya tidak menafikan ke kualiti lensa Leica ni memang top notch, okay? Memang high end quality dan padanlah dengan harga dia yang boleh beli sebuah Myvi okay. So saya tak nak cerita pasal harga Leica ni berapa, okay? Tuan-tuan perempuan boleh check online current price, okay? Saya tak update dengan current price sekarang ni sebab dah lama tak tengok harga kamera-kamera ni. Okay, tapi Leica ni saya ingat not tilak dia 50mm dalam 41,000 lens saja dan lens dia adalah manual lens bukan auto focus lens. Right, tapi the quality memang kalau tengok memang meleleh. Okay. Alright, moving on. 1933 the world first SLR, okay, single lens reflex, by Zata Germany company. 1999 baru ada first digital camera by Nikon, okay, Nikon DSLR D1. D itu datang bila ada digital, okay. Sebelum tu dia hanya SLR saja, okay. Dua-dua pun SLR, semua D itu indication untuk digital camera. Alright. Okay. Okay, 1999 Nikon keluarkan digital camera, okay. Tapi sebelum tu dah ada cubaan untuk buat digital camera, okay. Kalau tengok memang agak kelakar lah, okay. Tapi dia adalah prototype, okay. Engineer daripada Kodak ni 1975 dia try buat digital camera tu. Dia rekodkan guna kaset tu, okay. Dia punya level padu dia zaman tu, okay. Dia cuba rekodkan image tu gunakan kaset sebab digital ni dia melibatkan bit, okay. Digital bit, okay. 101010. So tapi kaset tu dia magnetik dan dia boleh rekod. Cuma yang kita nak tengok ni macam mana dia nak translate kepada image. Okay, untuk dia tengok pada image tu, dia tak pasang dekat radio, kita tak boleh dengar gambar, okay. Dia bukan ambil kaset, lepas shoot dia ambil kaset dia pasang kat radio dengar gambar gitu je, bukan. Gambar tak boleh dengar. So gambar dia gunakan magnetic strip, okay, dekat tape tu untuk translatekan from analog to digital, then go back to analog, okay. Dan untuk tengok tu dia gunakan apa yang dipanggil microcomputer. Itu dia punya microcomputer dia, micro dah macam microwave lah saya tengok dan perlukan TV untuk view gambar tu sebenarnya. Okay, so zaman tu dia tak ada LCD, tak ada screen yang kita ada sekarang ni. Yang zaman tu yang ada TV je, which is analog lah tu. So dia kena translate kan daripada analog punya ni kepada digital kaset tu, and then proses melalui microcomputer yang kecil sangat tu, dan disiarkan di televisyen. Okay, betul lah gambar budak tu. Okay, alright. So itu sedikit sebanyak mengenai sejarah, okay, fotografi. Nak terangkan semua, kita bukan full course on fotografi history ataupun art history, tapi itu cukup saya rasa untuk sebagai pengetahuan tuan-tuan dan puan.